dari Encik Yatim katanya. Apa khabar Kisi? Nama saya Yatim dan saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Waktu tu saya dengan isteri sedang jalan dari pada tempat rumah kakak ipar saya dan balik ke rumah nak dekat pukul 11 lebih malam. Bila turun dari teksi dan berjalanlah daripada teksi itu di koridor kolong blok menuju ke arah tempat lobi lift rumah. Dalam perjalanan, tiba-tiba saya dapat rasakan isteri saya ni yang jalan di sebelah saya, tiba-tiba rapat sangat dengan saya dan pegang tangan saya serapat-rapat seerat-eratnya. Jadi saya tahu ada benda yang tak kena. Dan untuk pengetahuan Kisi, isteri saya ni boleh nampak-nampak, bukan selalu Kisi. Ada masa-masanya yang dia boleh melihat sesuatu. Dan ini benar, sebab banyak kali Kisi, kadang-kadang bila isteri pergi ke rumah-rumah yang baru pindah ni, dia akan cakap dalam bilik ini ada apa, tempat sini ada apa. Dan bila kita panggil pakar pun mengatakan dalam bilik tersebut yang dikatakan oleh isteri lah, tapi kita tak beritahu pakar, tak beritahu orang-orang yang lain tentang isteri saya kebolehannya. Jadi bila pakar katakan sedemikian, memang sahlah isteri saya ni boleh melihat benda-benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kata Cik Yatim, apabila kami pulang daripada rumah kakak ipar saya 11 lebih malam, sedang berjalan di kolong blok, isteri saya yang jalan di tepi semakin rapat terus peluk tangan saya, pegang erat Kisi. Dan saya pun tahu ada benda yang tak kena. Saya suruh isteri saya ikut saya baca. Isteri saya pun ikut. Saya baca, perlahan tak kuat. Kemudian isteri saya mula bersuara, Bang, dekat sebelah bang, dekat sebelah bang, dengan berbisik di telinga saya. Memang Kisi, waktu isteri saya katakan bang, dia dekat sebelah bang, meremang bulu rumah saya Kisi. Macam saya dapat rasakan ada sesuatu di sebelah kanan saya. Bang, dia dekat sebelah. Bang, dekat sebelah bang. Bang, dekat sebelah bang. Abang, dekat sebelah. Isteri saya menangis Kisi sambil berbisik di telinga saya. Awak jangan pandang. Awak pejam mata. Awak pegang tangan saya. Awak ikut saya baca Saya pun mula baca lagi Kisi. Isteri saya ikut komat kamit mulut. Sampai depan lift, saya tanya isteri saya, awak boleh buka mata sekejap tak? Awak tengok dekat mana sekarang? Isteri saya pusing kiri, pusing kanan. Bang, dia tak ada bang, dia tak ada bang. Bang, cepat bang, dia tak ada bang. Saya dengan isteri masuk lift. Dalam lift, picit rumah kami tingkat 6. Isteri saya depan, belakang, kiri, kanan tengok Kisi. Alhamdulillah gangguan itu hanya setakat di kolong blok rumah sahaja. Sampai rumah, saya ambil wuduk. Saya solat 2 rakaat. Isteri pun ikut sama untuk tenangkan jiwa dan perasaan kami. Malam tersebut saya tidur, lampu ruang tamu dihidupkan, lampu bilik juga dihidupkan. Sebab takut ternampak ada apa-apa gangguan. Terima kasih. Yang ini daripada Nazarul. Dan kata Nazarul, kisah ini berlaku di salah sebuah... saya tak nak sebut nama sekolahnya, jadi saya gunakan salah sebuah sekolah peringkat pengajian tinggi. Salah sebuah sekolah peringkat pengajian tinggi yang tidak beruniform. Ini boleh jadi politeknik ataupun universiti di Singapura. Tak tahu kat mana lah, saya tak nak beritahu. Dan Nazarul berkongsi pengalaman salah satu blok di tempat beliau belajar ni dikatakan ada gangguan. Jadi benda ini sebenarnya telah pun diceritakan oleh ex-pelajar lah, bekas pelajar di sekolah tersebut sampailah kepada beliau. Dan katanya bangunan ini dimaksudkan ada satu musollah kecil. Musollah ni terletak di tingkat atas. Jadi bila dia tanya tentang bangunan musollah ni berbual-bual, tercetus satu cerita kenapa musollah itu wujud di bangunan sekolah tersebut. Inilah kisahnya. Saya teruskan kiriman SMS dari Nazarul dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Peringharia 897 berikut ini kiriman SMS saya terima dari seorang pelajar namanya Nazarul.
Beliau seorang pelajar daripada salah sebuah sekolah Institut Pengajian Tinggi di Singapura. Katanya di sini, saya pernah mendengar cerita Casey tentang sebuah musallah. Kenapa musallah itu didirikan di blok bangunan tersebut? Banyak sebenarnya musallah yang bersepah dan nak dikatakan berdekatan dengan bangunan itu ada satu lagi musallah kecil yang telah pun didirikan. Tapi kenapa agaknya ada dua musallah yang berdekatan? Sebenarnya kisahnya begini, beberapa tahun yang lalu, beberapa pelajar telah pun mengatakan penampakan seorang perempuan berlega-liga di koridor sekolah tersebut pada waktu malam apabila mereka belajar di bangunan tersebut. Bangunan dimaksudkan ini di tingkat ... ini ada study corner. Beberapa pelajar yang telah pun menceritakan hal mereka di laman blog peribadi. Dan ini telah pun mencetuskan satu kisah yang benar, kisah yang besar di sekolah saya. Sampaikan ia datanglah di telinga saya. Tapi ini bukan zaman saya, Kisi. Zaman saya musallah tu dah wujud. Sebelum musallah ni wujud, itulah gangguan yang berlaku. Ramai sekarang ni pelajar-pelajar yang takut tika itulah. Katanya Nazarul nak gunakan bangunan di tingkat ... ini di sekolah saya sebab penampakan wanita ini berlega-liga di waktu malam. Dia akan berjalan seorang diri, tapi yang paling menyeramkan, dia akan seolah-olah bergurindam. Humming lah bunyinya, macam Setelah kejadian itu, ramai para pelajar, termasuklah beberapa pelajar-pelajar senior, tidak berani menggunakan sebab malah pelajar-pelajar yang mengambil jurusan ... ini dah tak selesa lagi nak belajar di sana. Sebab itu spot yang paling menarik dan paling selesa untuk belajar. Sampailah seorang daripada pelajar tika itu beberapa tahun yang lalu telah pun menyarankan supaya mendirikan satu musolah kecil. Beberapa kali minta izin dari pihak sekolah tidak mengizinkan sebab dengan alasan katanya di berdekatan dengan bangunan itu ada satu lagi musolah. Jadi memang tidak diluluskan. Tapi pelajar tersebut terus berusaha. Kalau tak silap saya namanya Rizal. Terus berusaha, berjumpa dan tanya dan gangguan itu makin menjadi-jadi, kata Nazarul. Sehinggalah diluluskan membina musolah di sana apabila mereka menutup musolah satu lagi dengan alasan musolah itu terlampau kecil. Barulah dapat kelulusan. Bila dah didirikan, pelajar-pelajar Islam dah mula solat dekat musolah kecil dekat situ, barulah Kisi bayangkan, mengikut apa yang saya dengar, kelibat wanita itu tidak lagi kelihatan, malah dah lesap dan lenyap begitu saja. Dan pelajar-pelajar, tak kiralah Melayu, yang Islam, yang bukan, mula belajar menggunakan study corner yang dikatakan pernah satu ketika dahulu berhantu. Tapi sekarang dengan adanya bilik sembayang berdekatan dengan kawasan itu, tidak ada lagi gangguan. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi inilah yang pernah saya dengar tentang sekolah saya, Kisi. Terima kasih dari pengirim kita yang bernama Nazarul. Itu dia kisah yang diketengahkan oleh Nazarul. Terima kasih dan saya rasa bekas pelajar nama Rizal ni telah pun melakukan sesuatu yang baik ya. Bagaimana agaknya? Sejauh mana kebenaran kisah ini? Mungkin anda pernah dengar kisah ini dan macam sekolah aku punya sejarah je saya pernah dengar sebelum Nazarul kirimkan kisah ini, saya pernah dengar tapi dah lupa lah. Bila anda kirimkan ni baru teringat pernah diceritakan, tapi saya rasa belum pernah keudarakan, tapi pernah saya dengar lah dahulu lah. Jadi terima kasih Nazarul kerana berkongsi pengalaman. Seram-seram siapa yang nak belajar, bayangkan tengah belajar malam-malam pukul 10 study corner ni, perempuan jalan mungkin baju putih ke baju hitam waktu